Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rosli bin Baba, calon ahli parlimen mewakili Parti Bebas untuk Parlimen Lembah Pantai yang akan menentukan nasib pada 5 hari bulan Mei 2013, insya-Allah. Saya telah dilahirkan di Kampung Haji Abdullah Hukum pada 1 hari bulan Disember 1959 dan saya dibesarkan di Kampung Kerinci. Seterusnya saya pernah memegang beberapa jawatan di Flat PKNS 17 tingkat Kampung Kerinci serta menjawat jawatan selaku pengurusi Persatuan Penduduk di Perumahan Awam Seri Pahang selama 4 tahun. Selain itu, saya juga ada memegang jawatan untuk sebagai Naib Presiden Persatuan Pemandu dan Pengusaha Teksi seluruh Semenanjung Malaysia, Pertekma. Begitu juga saya sekarang memegang jawatan selaku Ahli Majlis Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur. Satu persoalan di mana ramai yang bertanya kenapa Rosli Baba bertanding sebagai calon bebas untuk pilihan raya pada kali ini. Terus terang, saya katakan bahawa pemimpin yang ada di peringkat bahagian cuma minta supaya ahli-ahlinya mendengar arahan dan juga taat kepada ketua. Tapi dalam masa yang sama, pemimpin tidak boleh ditegur langsung. Menyebabkan itulah di antara sebab mengapa saya bertanding bagi kerusi Parlimen Lembah Pantai pada kali ini. Saya menjadi ahli UMNO bermula pada tahun 1976 sehingga pada tarikh 22 hari bulan April 2013 yang lalu. Pada tarikh tersebut saya telah dipecat oleh lembaga disiplin UMNO katakan bahawa atas alasan saya bertanding atas tiket bebas menyentuh soal UMNO bahagian Lembah Pantai yang saya menjadi ahlinya selama beberapa tahun. Pada ketika ini yang mana ketua bahagiannya adalah Datuk Raja Nongcik, yang mana bukan masyarakat ataupun dilahirkan di kawasan sini, di sebelah sini. Kemudian melantik ahli-ahli jawatan kuasa yang dilantik seperti bendahari, ketua penerangan dan syuk-syuk bahagian terdiri pada mereka-mereka yang bukan daripada Lembah Pantai walaupun keahlian UMNO mereka di Lembah Pantai. Jadi seolah-olah kalau ahli UMNO di Lembah Pantai ada lebih kurang 20,000 orang, seolah-olah macam orang Lembah Pantai ini tidak ada yang berkemampuan untuk menjawat jawatan salah satu jawatan yang tiga yang saya sebutkan tadi. Jadi inilah suatu perkara dalam benak fikiran saya mengatakan bahawa Lembah Pantai juga mempunyai anak-anak tempatan yang mampu untuk merajui kepimpinan ataupun menjadi sebagai seorang wakil rakyat yang boleh membantu masyarakat sebelah sini dari segi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit mengenai dengan penduduk maupun pengundi-pengundi di Lembah Pantai itu sendiri. InsyaAllah sekiranya saya diberi kepercayaan dan diberikan amanah untuk menjawat jawatan ini, untuk menjadi seorang wakil rakyat, insyaAllah saya akan bertugas bekerja sepenuh masa dan sepenuh hati untuk memajukan, untuk membantu masyarakat di Lembah Pantai dengan lebih baik lagi pada keadaan-keadaan sebelum ini, insyaAllah. Jika kita bercakap berkenaan dengan Lembah Pantai, Lembah Pantai mempunyai pengundi seramai 72,000 orang. Kita merasakan mereka memerlukan pembelaan yang sewajarnya daripada seorang wakil rakyat yang mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk masyarakat di sebelah sini, insyaAllah. Kalau kita fikirkan mendapat seorang pemimpin dengan 2 orang pemimpin, mana lebih baik? Seorang pemimpin ataupun 2 orang pemimpin?
Kalau seorang pemimpin, kita cuma boleh mengajukan masalah-masalah kita kepada seorang pemimpin saja. Tapi kalau kita maju, ada dua orang pemimpin, kita boleh majukan. Kalau sekiranya yang A tak boleh selesaikan masalah, kita pergi kepada B. Jadi itulah kelebihan kalau ada dua pemimpin. Maksud saya mudah saja. Raja Nunci hari ini adalah seorang menteri. Dan kalau ada seorang lagi menjadi wakil rakyat yang mana beliau tidak payah, tak usah bertanding, jadi maka akan dapat wujud dua pemimpin di kawasan Lembah Pantai. Ini yang untung adalah masyarakat Lembah Pantai itu sendiri. Bercakap mengenai penglibatan ataupun tugas-tugas seorang ahli parlimen di Lembah Pantai, amat suka kerana memerlukan sepenuh masa untuk memperjuangkan dan menyelesaikan sebarang masalah untuk penduduk di sebelah sini. Jadi kalaulah kita mempunyai seorang wakil rakyat, kemudian menjawat jawatan menteri dan sebagainya, beliau terlalu sibuk untuk mengendalikan masalah masyarakat. Jadi oleh itu kita harus memilih orang seperti mempunyai masa yang secukupnya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pengundi-pengundi Lembah Pantai. Pengalaman yang saya ada selama beberapa tahun telah banyak mengajar saya bagaimana untuk menangani sebarang masalah yang mungkin timbul pada pengundi-pengundi Lembah Pantai. Menyentuh berkenaan dengan parti pembangkang yang lainnya seperti PKR, PAS maupun DAP, saya beranggapan bahawa mereka-mereka ini mempunyai agenda-agenda yang tersendiri, yang tertentu, yang masing-masing mempunyai latar belakang ataupun dari segi sudut yang selain-lainnya adalah amat berbeza sekali. Yang satu nak ke sini, yang satu nak ke sini, yang satu nak ke sana. Jadi inilah masalah yang mungkin timbul. Selain pada itu, bercakap berkenaan dengan incumbent ataupun penyandang jawatan sebagai wakil rakyat di Lembah Pantai, iaitu Nurul Izzah. Beliau ini terlalu muda dan beliau juga selama 5 tahun beliau memegang jawatan selaku ahli parlimen Lembah Pantai. Apa yang telah dapat beliau tunjukkan untuk membantu masyarakat dan pengundi-pengundi Lembah Pantai sepanjang tempoh beliau memegang jawatan tersebut. Saya rasa beliau mungkin gagal untuk nak menunjukkan apa yang pencapaian terbaik yang pernah beliau lakukan sepanjang menjadi wakil rakyat di Lembah Pantai. Mengenai dengan calon Barisan Nasional yang telah menyatakan dalam YouTube dan sebagainya, beliau adalah merupakan anak yang dilahirkan di Lembah Pantai, besarkan di Lembah Pantai, sekolah di Lembah Pantai, kahwin di Lembah Pantai. Tapi rasa saya minta pada beliau buktikan apakah bukti yang beliau ni lahir di Lembah Pantai. Saya seorang anak Lembah Pantai, saya tak pernah kenal tak pernah kenal Raja Nunci ini ketika zaman mudanya dulu. Jadi saya ingin buktilah. Kalau betul beliau ni lahir di Lembah Pantai, besar di Lembah Pantai, tolong buktikan. Bagi saya boleh buktikan bahawa yang saya lahir di sini dan saya besar di sini. Mungkin tuan-tuan, puan sekalian mungkin merasakan saya tak pernah mengadakan ceramah umum sepanjang tempoh kempen pilihan raya ini. Bukan saya tak nak buat, tetapi saya memikirkan kalau saya buat dah tentu saya juga tidak boleh menahan apabila ada calon-calon daripada parti-parti lawan yang akan bercakap pasal isu dan sebagainya. Jadi saya juga akan bercakap benda yang sama seperti mereka cakap. Jadi untuk mengelakkan keadaan tersebut menjadi lebih tak baik, kerana kita bertanding secara sihat, insya-Allah
saya akan gunakan cara yang terbaik tanpa menyakiti hati sesiapa dalam sepanjang kempen ini, insyaAllah. Untuk peringkat yang lebih besar, pemimpin harus hormat, harus hormat kepada pemimpin untuk parti-parti lain, parti-parti lawan. Tidak seperti mengata ataupun mengatakan beranggapan bahawa musuh-musuh politik ini adalah orang-orang politik yang bukan dari parti yang sama dengan mereka. Mereka menganggapkan bahawa seperti musuh. Apa maksud musuh yang dikatakan kat situ? Sedangkan negara kita mengamalkan demokrasi. Rakyat berhak memilih. Kita sebagai calon berhak untuk dipilih. Jadi apalah salahnya dengan kedudukan negara yang demokrasi untuk kita bertanding? Adakah menjadi satu kesalahan untuk kita bertanding secara baik seperti ini? Dan tolong janganlah kita putar belitkan sebarang isu-isu, sebagai contoh isu agama, sosial, ekonomi dan pelajaran. Seperti contohlah untuk bahagian agama, seperti contoh orang UMNO mengatakan bahawa DAP tidak boleh terima PAS kerana wujudnya. Kerana PAS mengamalkan akan melaksanakan hukum wujud sekiranya mereka memerintah negara. UMNO kata DAP tak boleh duduk semeja dengan PAS berkenaan dengan hukum wujud. Saya tanya semula, apa kata UMNO boleh terima ke PAS untuk hukum wujud ini? UMNO boleh terima wujud? Saya rasa kalau UMNO boleh terima wujud ni, dah puluh tahun dah mereka perintah, dah lama dah mereka laksanakan. Tapi sebab mereka tak boleh laksanakan, dah tu sebablah mereka tak bercakap pasal wujud. Ini soal politik. Soal politik, semua manusia ataupun semua orang Malaysia ini berhak untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Tidak perlulah disekat. Seperti yang sedia maklum bahawa yang mana saja pendapat yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu akan dikeluarkan begitu meluas di dada-dada akhbar dan juga di media-media elektronik. Tapi mana-mana pemimpin yang bukan daripada pihak sebelah tidak akan mengeluarkan, tidak akan dikeluarkan baik di dada akhbar ataupun di mana-mana saja, akan mati begitu saja dari segi pendapat yang nak disuarakan. Akhir kata, saya memohon dan merayu kepada seluruh pengundi-pengundi Lembah Pantai, berilah peluang kepada saya untuk dipilih sebagai ahli parlimen Lembah Pantai untuk kerusi 1P121, yang mana sekiranya saya diberikan kepercayaan dan diberikan mandat atau diberikan tugas selaku wakil rakyat, insya-Allah saya akan buat yang terbaik untuk masyarakat sebelah sini. Dan sekiranya saya gagal dalam tempoh 5 tahun, saya rela untuk disingkirkan ataupun dikeluarkan supaya tidak meneruskan perkhidmatan saya untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini janji saya kepada seluruh pengundi Lembah Pantai. Beri peluang kat saya, tak ada rugi apa-apa pun. Kerana sebelum ini, pengundi Lembah Pantai pernah bagi peluang kepada Barisan Nasional untuk memegang beberapa term penggal untuk menjadi seorang wakil rakyat di Lembah Pantai. Begitu juga dengan DAP, pernah dibagi peluang. Begitu juga dengan BKR, pernah dibagi peluang. Kenapa sekali ni tak boleh bagi kepada bebas? Kalau kita pernah bagi pada orang lain, kita bagilah. Kalau kita bagi sekali, 5 tahun ini tak boleh, gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab, kita singkirkan. Tak jadi masalah. Saya akan terima dengan hati. Jadi itulah, insya-Allah Lembah Pantai adalah untuk kita semua, bukan untuk orang tertentu. Lembah Pantai untuk kita semua, untuk anak-anak cucu kita yang akan datang, insya-Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.